ada kuih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 3 perkara yang boleh dikongsikan dengan pihak media dan uh, penonton di luar. Bersama-sama dengan saya juga ialah Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi dan juga Ketua Perangkawan Malaysia, dan juga pimpinan kanan daripada Kementerian Ekonomi. Ada 3 um, perkara. Pertama ialah um, berhubung dengan kedudukan inflasi di negara kita yang telah diumumkan hari Jumaat yang lepas. Kemudian yang kedua ialah mengenai usaha kerajaan untuk menambah bekalan makanan sebagai sebahagian daripada usaha untuk menangani kos sara hidup. Dan perkara ketiga ialah laporan terkini mengenai permohonan-permohonan rakyat melalui inisiatif kemudahan rakyat yang dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi lebih kurang 2 bulan yang lepas. Saya mulakan yang pertama. Kadar inflasi Malaysia pada bulan Julai 2023 terus mereda kepada 2% berbanding 2.4% pada bulan Jun 2023, mencatatkan penurunan 11 bulan berturut-turut. Jadi kalau dilihat kepada kadar inflasi daripada bulan pertama pentadbiran ini mengambil alih daripada November, kita umum inflasi yang pertama, kalau rakan media ingat, sejurus selepas saya mengambil tugas ini ialah dalam bulan Disember untuk November 2022. Pada ketika itu kadar inflasi 4%. Kerana kenaikan mendadak inflasi ini berlaku dalam 5-6 bulan tahun 2022. Daripada April 2022, dia memuncak ke Ogos 2022. Dan daripada November 2022, 4% setiap bulan dia sudah turun, ataupun ini perkataan yang dipersoalkan oleh TikToker di luar lah, menyederhana. So dia telah turun menyederhana ke 2%. Kadar inflasi Julai 2023 adalah kadar inflasi terendah dalam tempoh setahun, mencerminkan trend harga yang semakin stabil yang berterusan. Sebab kalau dia turun saja, tapi dia tidak turun secara berterusan, maksudnya risiko kenaikan harga barang itu masih lagi kuat dalam ekonomi kita. Jadi sebab itu dia bukan saja soal turun 2%. Bagi saya pencapaian yang perlu kita teruskan ialah trend ini berterusan selama 11 bulan berturut-turut. Bermakna risiko kenaikan harga barang yang menyebabkan masalah-masalah kos sara hidup yang sebelum ini kita lihat tahun lepas, risiko itu semakin berkurang. Kategori makanan dan minuman bukan alkohol menyumbang kepada bahagian terbesar perubahan inflasi pada kadar 4.4%, iaitu telah turun hampir 3% daripada 6.8% pada Disember 2022 kepada 4.4% pada bulan Julai 2023. Kalau rakan media dan juga orang ramai boleh hargai bahawa kadar inflasi yang diumumkan setiap bulan itu ialah satu kadar ataupun indeks yang komposit. Dia mengambil kira kumpulan-kumpulan perbelanjaan, dan kumpulan perbelanjaan yang paling sensitif kepada rakyat terbanyak ialah yang bersabit dengan makanan. Makanan secara besarnya itu diwakili oleh satu kumpulan yang dipanggil makanan dan minuman bukan alkohol. Pada bulan-bulan awal pentadbiran ini ambil alih kerajaan,
kita pun bimbang juga kerana walaupun ada trend penurunan, tetapi trend penurunan bagi kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol itu lebih perlahan berbanding dengan yang lain. Jadi menunjukkan bahawa sudah tentu kalau inflasi pun turun, tetapi kumpulan yang paling sensitif iaitu makanan dan minuman bukan alkohol dan juga makanan siap yang dekat restoran. Yang itu yang selalunya menyebabkan orang selalu tanya, kenapa inflasi turun tapi kita orang rasa macam harga tak turun. Itu disebabkan berlain-lain kumpulan harga tu, kumpulan barang itu dia turun pada kadar yang lain-lain. Jadi selepas 11 bulan, Alhamdulillah, saya agak lega lah kerana kita mula nampak penurunan harga. Okay, let me rephrase it. Bukan penurunan harga, penurunan inflasi. Itu juga mula ada kesan yang besar kepada kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol. Jadi saya nak tumpu sedikit tentang soal dan konsep inflasi ni. Kerana ayat yang selalu dipakai ialah inflasi turun tapi harga macam tak turun tu. Inflasi ini menunjukkan kenaikan harga barang. Jadi sebuah ekonomi yang mampan, yang pertumbuhan ekonominya robust, ialah sebuah ekonomi yang dapat mengimbangi dari segi kadar inflasi yang tidak melonjak dengan cepat sehingga tidak terkawal dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan gaji. Sebab kita semua tahulah kalau orang lagi banyak gaji dan duit dalam poket, dia akan berbelanja lebih. Bila dia berbelanja lebih, harga barang pun akan naiklah kerana permintaan lebih, kan. Jadi fokus mana-mana kerajaan pun di dunia ini, dia bukan fokus kepada turunkan harga barang ataupun naikkan pertumbuhan. Fokusnya ialah imbangan yang baik di antara inflasi dan juga pertumbuhan. Sebab itu bila inflasi yang diwariskan kepada pentadbiran ini, bila kita mula ambil alih, itu inflasi yang membimbangkan. Kalau dia terus naik daripada 4.8, naik jadi 5, naik jadi 6%, contohnya, itu akan memberi satu keadaan yang kalau tidak berhati-hati dipanggil runaway inflation. Maksudnya pertumbuhan harga yang naik mendadak dan tidak terkawal. Dan kalau teruk lagi, dia mula berlaku seperti beberapa negara yang pernah berlaku lah. Contohnya Argentina. Dia panggil hyperinflation. Kalau di dalam sejarah negara kita ni, hyperinflation pernah berlaku masa zaman kerajaan Jepun menduduki Melaya dulu. Itu yang dia jadi cerita duit daun pisang. Kerana bila hyperinflation itu, harga barang naik 20%, 20, inflasi dia sampai 15, 20, 23%, buat kerja banyak mana pun, duit banyak mana pun ada, dia tak berguna dah. Kerana barang yang kita nak beli bulan depan tu, duit yang ada tu dia semakin kurang nilai. Jadi sebab itu keutamaan kerajaan ialah untuk memastikan runaway inflation ini tidak berlaku semasa kita mula-mula ambil alih. Sebab walaupun orang kata apalah nak bising sangat pasal inflasi ini menurun di Malaysia, banyak lagi negara sekarang dalam keadaan ekonomi global sekarang yang masih lagi mencatat inflasi 2 angka. Turki saya ingat masih lagi inflasi 2 angka dan pada satu masa yang panjang dalam 2-3 tahun yang lepas, inflasi Turki ada mencecah sampai 20%. Jadi bayangkan kalau keadaan dia tiap-tiap bulan harga tu naik sampai 20%, 20%, jadi gaji kita mustahil boleh naik pada kadar itu di mana-mana dalam dunia ini. Itu yang akan akhirnya kalau inflasi itu tidak dikawal dan meningkat secara drastik, itu akan menyebabkan kuasa beli rakyat itu semakin lemah. Dan bila ini berlaku, bukan saja soal kos sara hidup,
tapi dia akan mula ada kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat juga. Kerana nilai mata wang kita itu, dia akan hilang nilai dia daripada satu bulan ke satu bulan. Kita simpan duit dalam bank pun, dia tiap-tiap bulan bukan kita dapat untung, dia makin kurang dan makin kurang. Jadi itu sebenarnya satu konsep inflasi yang saya harap dari satu bulan ke satu bulan, kita ada lebih ramai rakyat Malaysia yang memahami kenapa mengawal inflasi ini cukup penting untuk dikekalkan pada kadar yang seimbang. Pada masa yang sama juga kita nak naikkan gaji. Sebab sekarang ini ialah, saya fahamlah kalau yang pembangkang tu you buat macam mana pun dia pusing. Kita usahakan untuk menaikkan gaji rakyat melalui dasar gaji progresif. Sekarang dia pusing pula. Oh, dia kata lepas ni kalau naik gaji, nanti harga barang naik. Dia sebenarnya mengimbangi kedua-dua itu. Sebab itu bila kita rangka dasar gaji progresif, kita ambil perhatian yang khusus tentang kesannya kepada inflasi nanti, because the best outcome is to make sure that there is a balance between an acceptable inflation, yet at the same time we can see a much faster growth in household incomes. Jadi kadar inflasi yang tinggi secara berterusan yang kita lihat pada tahun lepas, sekiranya tidak dikekang akan mengikis kuasa beli rakyat. Kerana harga barangan dan perkhidmatan akan naik, tetapi pendapatan tidak semestinya naik pada kadar yang sama. Dan itulah sebenarnya masalah negara kita. Sebelum ini contohnya, walaupun kadar inflasi itu dilihat baik, maksudnya 3%, 2%, sebelum pun kadar inflasi itu naik sampai 4, sampai nak dekat 5%, gaji kita tu naik sikit sangat. Real wages, I think in the last few years was only less than 1%. Jadi sebelum ini pun, sebelum inflasi ni naik seperti yang kita lihat tahun lepas, kita dah ada pun masalah yang kenaikan gaji rakyat itu lebih rendah daripada kenaikan harga barang. Jadi bayangkan kalau contohnya inflasi itu terus naik secara mendadak dan secara berpanjangan, ataupun dalam keadaan sekarang, walaupun kita berjaya menurunkan inflasi pada kadar 2%, tapi gaji tak naik. Still a problem. Sebab itulah yang diusahakan sekarang ialah untuk sekarang, I think we can safely say that inflation is under control, dan Alhamdulillah dasar gaji progresif itu telah dipersetujui dan dalam pelaksanaan. Then I think we will be able to manage both sides of the coin. Maksudnya harga dengan inflasi terkawal, saya harap dia kekal 2% dalam lingkungan ini. Dan mulai tahun 2024, bila dasar gaji progresif ini mula dilaksanakan di syarikat swasta dan sektor awam, dan kita akan mula ada pekerja, keluarga yang mula mendapat manfaat yang gajinya dinaikkan secara berkala daripada satu tahun ke satu tahun. Tapi itu pun tak cukup lagi. Itu pun tak cukup lagi. Satu perkara yang kita tumpukan juga di Kementerian Ekonomi dan agensi dan kementerian-kementerian yang lain ialah untuk memastikan bahawa bekalan makanan dan barangan itu bukan saja mencukupi tetapi ada persaingan supaya harganya itu adalah rendah. Sebab kalau tak ada persaingan, maka ialah yang monopoli, yang kuasai itu dia akan terus. Benda ini tak boleh dibuat sekaligus. Dia perlu dibuat satu demi satu. Jadi sebab itu, saya ambil kesempatan pada hari ini untuk berkongsi bahawa satu kertas dasar sedang dibangunkan dan sebenarnya dah hampir siap lah. Yang bertujuan untuk mengambil jalan dan mencadangkan kepada kerajaan bagaimana untuk kita mengurangkan approved permit ataupun AP dan juga import permit. Di kalangan masyarakat ni dia ingat
kita ada permit yang mahal. Dia ingat AP je. Sebab dulu orang ingat untuk bawa barang luar masuk, orang ingat kereta je lah kan perlu ada AP masuk. Sebenarnya ada dua permit, kategori permit ni. Satu approved permit, satu import permit. Kedua-dua ini perlu dikaji secara terperinci dan Kementerian Ekonomi telah mengambil masa 5-6 bulan dah kita sebenarnya sebab dia tak boleh kata sekaligus hapus terus ataupun tutup sana tutup sini. Kita kena tengok di seluruh rantaian bekalan itu. The whole value chain tu kita kena tengok sebab kita juga nak pastikan supaya tidak ada gangguan. Kalau kita contohnya kalau ada satu barangan yang sebenarnya ada 2-3 saja importer. Never mind the fact that before this they get the AP or IP ataupun dia saja yang dapat lah. Tapi kalau kita kerat terus dan pasaran atau industri tidak bersedia lagi untuk memastikan ada pemain baru, maka itu akan menyebabkan ada gangguan kepada bekalan. Jadi sebab itu kita ambil masa 5-6 bulan yang lepas. Memang panjanglah cerita dia because I think kita ada berpuluh-puluh yang perlu dikaji satu persatu. Sebab itu saya tak sebut lagi sebelum ini. But I think now the paper is almost done and ready. Dan insya-Allah kertas dasar ini dijangka akan dibentangkan dan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara dalam masa 1-2 bulan daripada sekarang. It is waiting for the slotting at the M10 dan dengan keputusan dasar yang akan dicapai di peringkat kerajaan insya-Allah dengan mengurangkan atau menghadkan AP dan IP, kerajaan berharap akan terus dapat bukan saja mengawal inflasi seperti yang berlaku sekarang, kita juga berharap semakan semula kepada AP dan IP ini akan dapat menurunkan harga barang khususnya barang import. Dan ini akan menambahkan lagi daya saing di dalam pasaran bekalan terutamanya makanan tempatan dan secara langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan meringankan kesan inflasi. Seperti juga ada ruang untuk kita baiki peraturan-peraturan bersifat anti monopoli dan juga persaingan untuk memastikan pasaran yang lebih berdaya saing dan tumpuan ini iaitu dengan secara berterusan untuk kita nilai kemampanan setiap sektor dan industri terutamanya yang bersabit dengan makanan. Kita berharap dengan meningkatkan persaingan dan kemampanan industri ini harga barang dan perkhidmatan akan menjadi lebih berpatutan. Dan kawalan inflasi yang datang seiring dengan peningkatan kuasa beli rakyat sama ada kerana kita berjaya mengawal inflasi atau sama ada kerana kita berjaya meningkatkan gaji rakyat, ini adalah komponen kritikal kepada ekonomi madani. Dan pendekatan ini akan dilaksanakan dengan cara yang inklusif, berkesan dan berkekalan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ayat yang terakhir itu pegawai saya letak. Saya selalunya tak adalah baik, tak inklusif dan sebagainya kan. We have two more. Dan apa nama ni, let us go through the other two more before kita buka kepada kalau ada soalan. Sebab saya dengan Dato' KSU kena rush kepada satu lagi board meeting pula di tempat lain kan menjelang pukul 3. So time is actually quite a constraint. Perkara kedua soal makanan juga dan soal harga barang. Tadi kita bercakap tentang dasar makro kita. Mengawal inflasi, menaikkan gaji, kemudian membina daya saing yang lebih baik dalam pasaran supaya menurunkan harga barang melalui semakan AP dan IP. Tapi kita juga perlu pastikan bahawa bekalan makanan setempat, maksudnya penghasilan makanan itu kapasitinya ditingkatkan. Lebih banyak bekalan, lebih banyak saingan, maka itu akan dapat membantu menurunkan harga barang. Jadi perkara yang kedua ialah pengumuman pada hari ini Kementerian Ekonomi ingin mengumumkan mengenai satu langkah yang seterusnya sebagai sebahagian daripada sambungan langkah-langkah yang kita dah ambil sejak Disember yang lalulah untuk menambah bekalan
makanan di negara ini untuk jangka masa yang panjang, iaitu melalui satu model baru untuk scale up atau memperluaskan pelaksanaan program IPR Intan. Intan ialah usahawan tani dan kita menggunakan pendekatan merangkum semua pihak untuk kita bawa Miskin Tegar dan B40 bersama-sama dengan agensi, bersama-sama sekarang ini dengan pihak swasta untuk kita membolehkan lebih banyak fasiliti-fasiliti pertanian moden dibuka di seluruh negara. Program Usahawan Tani ataupun Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR adalah pendekatan pelbagai serampang yang diambil oleh Kementerian Ekonomi untuk menangani isu keselamatan dan keterjaminan makanan menggunakan kaedah pertanian moden di samping pada masa yang sama sebagai kaedah untuk membasmi kemiskinan demi kemampanan masa depan negara. Seperti yang telah diumumkan bulan lepas, kerajaan telah memutuskan untuk memperluaskan ataupun untuk kita scale up pelaksanaan program IPR Intan ini dengan bertujuan meningkatkan keberkesanan usaha pembasmian kemiskinan dan pada masa yang sama menambah bekalan rakyat. Model baru pelaksanaan IPR Intan akan diperkenalkan dengan menjemput syarikat-syarikat swasta yang mempunyai kemahiran dan keupayaan untuk menjadi rakan strategik melalui kaedah RFP ataupun Request for Proposal. Jadi kalau saya boleh terangkan dengan cepat kepada rakan media dan orang ramai, kita ambil masa 4-5 bulan yang lepas untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan terlebih dahulu, menggunakan tanah kerajaan terlebih dahulu untuk membuka fasiliti-fasiliti pertanian ini. Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan agensi kerajaan atas tanah kerajaan dan peruntukan itu datang daripada Kementerian Ekonomi dan fasiliti pertanian moden ini dibangunkan. Kemudian syaratnya ialah pekerja-pekerja yang mengusahakan fasiliti pertanian moden ini diambil daripada kalangan Miskin Tegar dan B40. Dan model ekonominya dibangunkan supaya ada perkongsian yang membolehkan sekurang-kurangnya peserta-peserta akan mendapat sekitar RM2,000 sebulan. Dan RM2,000 sebulan itu dia dah lebih kurang sama dengan gaji engineer dah di negara kita kan, berdasarkan statistik upah kan. Jadi program itu telah berjalan selama 5 bulan dan banyak fasiliti-fasiliti ini sedang dibina di seluruh negara. Tapi kita juga sedar bahawa perkara ini tak boleh dihadkan kepada usaha kerajaan dan agensi kerajaan semata-mata. Kalau kita nak pastikan industri pertanian moden ini kekal dan berterusan dan secara terus boleh membuka peluang pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar, maka ia perlu juga turut diusahakan oleh pihak swasta. Pihak swasta ni ada dua jenis. Satu ialah syarikat-syarikat yang memang sekarang ini terlibat di dalam pertanian. Mereka memang sudah ada bisnes dia, mereka juga ada modal, jadi mereka lah yang paling utama dan paling mudah sekali untuk turut serta sekarang dan selalunya mereka juga ada tanah mereka sendiri. Kategori kedua ialah yang melibatkan orang ramai ataupun usahawan-usahawan kecil dan ada yang ada tanah kecil-kecil 3-4 ekar, 2 ekar ataupun ada yang mungkin ada syarikat kecil yang cuba sama ada dibuat secara pawah ke, dia sewa dan sebagainya. RFP pada hari ini menumpukan kepada kategori yang pertama iaitu syarikat-syarikat pertanian sedia ada kerana kita nak dalam fasa ini melibatkan syarikat-syarikat ini untuk mempercepatkan skala pelaksanaan kepada pihak swasta. Jadi selepas fasa sekarang ini kita akan ada pula
kemudahan yang diusahakan oleh sektor awam melalui agensi kerajaan, kita juga akan ada insya-Allah selepas RFP ini kemudahan yang diusahakan oleh sektor swasta dan fasa seterusnya RFP kita akan membangunkan model pertanian moden yang melibatkan kepada usahawan-usahawan kecil pula yang tanah dia lebih kecil dan modal dia lebih kecil berbanding syarikat-syarikat ini. Jadi berbalik kepada RFP dan fasa syarikat swasta yang kita ingin umumkan pada hari ini. Kerajaan melalui Kementerian Ekonomi memperuntukkan 100 juta ringgit bagi tahun 2023 ni, ada 3-4 bulan lagi ni, ada 100 juta ringgit untuk pelaksanaan projek IPR Intan secara RFP dengan pihak swasta. Sebanyak 7 pihak berkuasa koridor ataupun PBK. Pihak berkuasa koridor ni termasuklah koridor timur ECER, koridor utara NCIA, di selatan kita ada IRDA, wilayah Iskandar, kemudian kita ada koridor Sabah dan kita ada koridor Sarawak. Kan? Jadi kita ada 5 koridor. Dan juga Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang terpilih yang kita untuk mulakan pilot ini. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ni contohnya kalau di Johor JCOP, kalau di Selangor PKNS, kalau di Perak PKP. Setiap negeri ni adalah setiap perbadanan dia sendiri. Jadi kita telah melantik 7 PBK dan juga PKN ini untuk memikul tanggungjawab untuk menguruskan syarikat-syarikat swasta ini melalui RFP untuk membuat pemilihan, melantik, memantau projek-projek IPR Intan ini berdasarkan perjanjian antara kedua-dua belah pihak lah. RFP ini sebenarnya tender terbuka lah. Cuma kalau tender terbuka mengikut perolehan kerajaan, itu kalau kita nak buat projek yang memang kita dah tahu skop dia, kita nak buat jalan contohnya 2 kilometer, maka skop dah ada semua, kita pun buat tender terbuka. Tapi untuk projek-projek yang skop dia itu uh, lebih fleksibel. Maksudnya untuk projek pertanian intan, nak tengok tanah, kita nak tengok kemampuan dia dan kita nak tengok model ekonomi yang dia akan usahakan, dan itu perlu mematuhi matlamat-matlamat yang kerajaan tetapkan, termasuklah dari segi keterjaminan makanan, dari segi melibatkan peserta dari kalangan miskin dan miskin tegar, yang itu kaedah perolehannya ialah melalui RFP, iaitu kita menjemput syarikat-syarikat yang berkemampuan ini untuk menyertai penilaian yang akan dibuat oleh badan-badan yang dilantik ini. Jadi saya ingin umumkan peruntukan dana IPR Intan secara RFP kepada PBK dan PKN ini adalah seperti berikut. Jadual tu ada, rakan media boleh tengok. Jadi saya sebut, kita ada 600 ekar sasaran kita untuk kita buka dalam tahun 3 ini untuk fasa dengan syarikat swasta ini. Dan keluasan yang besar ialah kepada PBK. ECER 120 hektar, NCIA 120 hektar, PKNS 120 hektar, sedia 90 juta, 90 juta pula, 90 hektar, rekorda dan sebagainya lah. Jumlah penyaluran dana itu dibagikan mengikut keluasan tanah lah. Yang lagi besar tu dia dapat dana yang besar sedikit. Jadi ECER, NCIA dan PKNS kerana mereka akan membuka tanah yang lebih besar dalam 120 ekar setiap satu, itu diberikan 20 juta sebagai dana untuk disuntik ke dalam projek-projek ini bersama-sama dengan swasta, dan anggaran bilangan peserta keseluruhannya ialah sebanyak 1,200 orang peserta. Maksudnya daripada 1,200 isi rumah keluarga miskin dan miskin tegar. Pemilihan syarikat swasta bagi melaksanakan projek IPR Intan secara RFP ini akan dibuat berasaskan beberapa kriteria, terutamanya pertama,
sudah tentu kita kena uji dan nilai berdasarkan pengalaman dalam mengendalikan projek-projek pertanian. Kedua, kita kena tengok track record dia lah. Semua orang mengaku mengusahakan pertanian tapi tanam sawi pun tak jalan. Kan? Jadi kena tengok satu-satu. Kita juga akan tengok struktur pengurusan dan kepakaran yang ada dan akhir sekali dari segi kemampuan kewangan lah. Sebab for this to be sustainable, the companies that want to embark on this must have some level of financial sufficiency to carry this project. Oleh itu, saya ingin menjemput syarikat-syarikat swasta yang berminat untuk mengemukakan cadangan projek merangkumi sekurang-kurangnya 3 komponen utama seperti berikut. Yang pertama tu ialah cadangan projek itulah macam mana dia nak buat semua. Tapi yang penting, kita juga nak tahu purata harga jualan dari ladang ataupun ex-farm price dan pemasaran hasil untuk memastikan bahawa bila ini diusahakan, the economics can guarantee a RM2,000 per month income kepada penerima-penerima. Kita tak mahu mengulangi projek-projek yang diusahakan yang lepas-lepas. Syarikat swasta kata nak buat sekian, tapi akhirnya yang pekerja tu dibawa pekerja asing kerana dia tak nak bayar gaji. Dan berapa banyak gaji yang dia boleh bayar itu bergantung kepada berapa harga daripada ladang yang dijual dan siapa yang akan beli. So, the concept that it has to cover all the business risk daripada ex-farm all the way to off-taker itu kekal juga untuk RFP syarikat swasta ini. Kita juga memohon kita akan mengkaji cadangan itu dari segi cadangan kos penyediaan infrastruktur, latihan peserta dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan, dan juga akhir sekali komponen ketiga ialah pelan jangka panjang peserta dan projek. Contohnya, tempoh penempatan peserta di tapak projek, mekanisme untuk pertukaran peserta, kan? Sebab IPR ini tujuannya ialah untuk mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan. Jadi kalau dia dah masuk, dia dah dapat 2,000 sebulan, lepas 2-3 tahun tu, dia kena keluar lah, orang baru masuk lah. Jadi syarikat yang mengusahakan projek-projek ini mestilah membina perniagaan dan proses itu untuk membolehkan pertukaran peserta dari satu masa ke satu masa. Untuk membolehkan peluang kepada keluarga miskin yang baru. Pelaksanaan projek IPR Intan secara RFP boleh dilaksanakan sama ada di atas tanah kerajaan dan PBK dan juga PKEN yang dipilih 7 tadi tu memang diorang dah ada tanah sebenarnya. Sebab itu sekarang dia buka kepada syarikat swasta, siapa yang ada pelan perniagaan yang baik, mereka boleh datang dan menggunakan tanah kerajaan yang Kementerian Ekonomi dah dapatkan itu untuk diusahakan. Ataupun kalau ada syarikat-syarikat swasta yang memang dah ada tanah sendiri untuk mereka mengusahakan, mereka juga boleh membuat permohonan untuk mendapat kerjasama ini daripada kerajaan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek ini. Bagi projek di tanah milik kerajaan, kerajaan akan membiayai sepenuhnya kos pelaksanaan projek termasuk kos operasi untuk pusingan pertama tanaman atau ternakan yang diusahakan. Ini kalau atas tanah milik kerajaan lah. Jadi kalau atas tanah milik kerajaan, mereka menjadi operator kerana keseluruhan fasiliti itu adalah milik kerajaan dan selepas tamat tempoh kontrak itu, kita akan buka lagi kepada operator baru untuk bidding, tetapi fasiliti pertanian itu kekal di atas tanah kerajaan itu. Bagi projek di tanah milik persendirian, bagi syarikat-syarikat yang nak buat atas tanah sendiri sebab dia ada tanah sendiri, kerajaan akan membiayai melalui geran padanan ataupun matching grant secara imbuhan balik. Dia kena belanja dahulu, kemudian sebab atas tanah dia, fasiliti dia kena belanja buat semua, tapi dia boleh claim balik dari segi matching grant daripada kerajaan pada kadar 50%. Kerajaan boleh membiayai 50% daripada perbelanjaan fasiliti untuk membina fasiliti pertanian itu
berdasarkan jenis perbelanjaan yang layak. Beli kereta Mercedes untuk token tidak layak. Jadi kita akan cek satu-satu berdasarkan RFP. Ya. Had pembiayaan pun kena ada had pembiayaan. Lepas ni semua orang nak buat projek pertanian ratus-ratus juta. Kita hadkan adalah 5 juta sahaja untuk setiap permohonan dengan anggaran luas kawasan 40 hektar. Jadi kepada mereka yang berminat kat luar, saya nasihatkan jangan datang ke kementerian untuk buat projek belakang rumah setengah hektar tapi minta 20 juta. Takkan dapat. Kita dah kira roughly jenis dia dan kos dia dan anggaran dia ialah untuk anggaran luas kawasan 40 hektar. Kalau ada syarikat yang ada tanah 40 hektar dia nak buat, kerajaan boleh bagi pembiayaan secara grant padanan sehingga maksimum 5 juta ringgit. Dan kalau syarikat tu pula besar, dia hebat, tanah dia ada 300-400 hektar, maksimum you boleh dapat ialah 25 juta setiap syarikat saja. Kalau tidak, dia bolot dia seorang. Dan jadi syarat-syarat ini sudah tentu akan diperolehi daripada dokumen RFP. Ya. Ada syarat-syarat yang lain juga, termasuklah contohnya bagi tanah milik kerajaan, tempoh kebenaran minima penggunaan tanah adalah 5 tahun. Ya. Jadi maksudnya pusingan operator fasiliti itu selalunya ialah insya-Allah 5 tahun. Bagi tanah persendirian, syarikat itu akan menandatangani perjanjian dengan kerajaan oleh kerana kerajaan membiayai 50% daripada kos fasiliti itu, maka syarat minima penggunaan tanah adalah 10 tahun. Dan mesti ada klausa pelanjutan untuk tempoh seterusnya. Kalau tidak, kita biayai 2 tahun dia pergi jual ke orang lain, dia pergi lagi. Jadi dia mesti paling kurang 10 tahun untuk kita memastikan bahawa tanah-tanah ini kekal menghasilkan bekalan makanan untuk masa akan datang untuk negara. Syariat pula. Saya duduk tengok masa sebab kita dah agak dah kat pukul 3 ni Datuk, tapi tak apa, they can wait a bit kot. They can wait a bit. Dia tak boleh start meeting tanpa kita pun kan. Syarikat swasta terpilih perlu melatih peserta yang terpilih dalam aspek teknikal, keusahawanan, pengurusan projek, pengurusan kewangan dan motivasi. Setiap peserta dari kalangan penerima keluarga miskin ini akan disediakan kontrak pekerjaan bagi memastikan hak pihak-pihak berkaitan jelas dan dilindungi. Sebab kita juga pertamanya nak elakkan daripada orang kata nak bertani 2 bulan dicabut. So dia sebenarnya dia akan bekerja di atas projek itu dan income 2,000 sebulan itu sama dengan income engineer dan siswazak sebenarnya. Terutamanya kalau projek-projek ini di kawasan negeri-negeri yang kurang membangun. Kalau di Pantai Timur contohnya, satu projek yang rintis ini di Setiu contohnya kan, mendapat 2,000 sebulan di Setiu tu banyak sebenarnya. Dan ini terbuka kepada lepasan sekolah, keluarga miskin semualah kan. Tapi untuk memastikan perkara ini berlaku dengan baik, sebab itu kita perlukan kontrak. Dan kontrak itu di antara kerajaan peserta dengan syarikat swasta yang mengendalikan ini akan turut meliputi perkara-perkara berkaitan perkongsian lebihan keuntungan. Sebab kalau tidak, dia tak adil. Mungkin syarikat swasta itu dapat lebih, tapi peserta tak dapat yang mencukupi. Jadi perkongsian risiko perniagaan dan juga keuntungan itu akan diterjemahkan di dalam kontrak supaya setiap peserta akan menerima jaminan untuk mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. ECER dan NCIA dijadualkan akan menerbitkan dokumen RFP bagi syarikat-syarikat swasta ini untuk beberapa lokasi projek. Tanah-tanah yang tu memang dah ada dah. Sekarang kita nak buka kepada syarikat swasta dan mereka akan menerbitkan dokumen ini pada pertengahan bulan September 2023 dan pelantikan syarikat akan dipilih sebelum November 2023. Jadi kita berharap
menjelang awal tahun depan, kita akan ada tambahan 600 ekar fasiliti pertanian di seluruh negara yang mula menghasilkan bekalan makanan. Selalunya dia tanaman kontan lah untuk yang kita mulakan dahulu, tapi ini akan meningkatkan kapasiti dan juga tambahan bekalan makanan pada pasaran dengan cepat. Ya. Jadi kepada syarikat-syarikat yang berminat, kalau saya ada syarikat dan saya swasta, saya insya-Allah akan memohon. Tapi saya sekarang kerajaan, jadi tak boleh tengok sajalah. Bagi syarikat yang berminat, maklumat lanjut berkaitan dengan RFP ini boleh didapati daripada pihak-pihak berkuasa koridor dan juga PKN dalam tempoh terdekat 1-2 minggu ini. Jadi kita akan umumkan juga melalui media dan juga melalui media sosial saya dan kementerian. Yang terakhir sekali ialah mengenai inisiatif kemudahan rakyat. Tadi pasal sayur, pasal makanan, sekarang pasal longkang. Jadi kalau orang tanya Menteri Ekonomi buat apa, kementerian kami jaga semua. Sayur, lada, tanah, longkang, jalan, semualah kita kena tengok kan. Yang ini ialah mengenai inisiatif kemudahan rakyat ataupun IKR. Kementerian Ekonomi telah membangunkan sistem baru macam mana kita menyalurkan peruntukan kepada rakyat melalui inisiatif kemudahan rakyat ataupun IKR yang tujuannya untuk membolehkan rakyat dan ini termasuklah rakyat individu biasa ataupun organisasi untuk memohon secara terus kepada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek infrastruktur kecil awam di kawasan masing-masing. Ini satu perbezaan daripada kaedah sebelum ini. Kaedah sebelum ini kena jumpa wakil rakyat kena angkat kepada jabatan kerajaan, kena tanya bajet kepada pihak majlis daerah lah, pejabat daerah, pumpang nak boleh sampai kat kami tu memang 3 tahun tak sampai lah. Kan? Jadi sebab itu kadang-kadang selalu berlaku soal keciciran. Orang selalu tanya, macam mana jambatan ni dah lama ni, reput ni tapi tak ada tak baiki-baiki lagi. Sebahagian sebabnya juga ialah kerana jabatan kerajaan pun dia ada kaki tangan yang terhad. Jadi kadang-kadang dia tak boleh nak cover semua. Sebab itu kita tukar kaedahnya supaya orang ramai boleh memohon terus dan dengan bukti yang diberikan oleh orang ramai itu kita akan pergi kepada pihak berkuasa tempatan supaya dia semak dan kalau betul kemudahan itu perlu dibaiki, kita bagi peruntukan terus. Peruntukan yang disediakan adalah terhad dan perlu dibelanjakan bagi melaksanakan projek-projek yang diluluskan pada tahun 2020. Dan kos bagi satu projek IKR tidak boleh melebihi RM200,000. Saya tahu pihak media ataupun orang ramai gelak lah kenapa saya kena sebut benda-benda macam ni semua. Sebab you will not believe apa yang orang kita minta. Kadang-kadang dia nak baiki rumah dia, dia nak kahwin pun dia minta melalui sini. Kan? Jadi sebab itu kita kena letakkan parameter yang jelas. Apa yang boleh mohon, baiki, berapa jumlah dia. Kalau tidak habis, semua dia minta tukar. Kan? Jadi inisiatif ini merupakan bantuan kerajaan persekutuan dan bertujuan untuk mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam yang sebenarnya terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan. Jadi saya nak jawab lah nanti tengok orang tanya kerajaan persekutuan gitu. Sebenarnya ini bukan di bawah tanggungjawab kita pun. Ini sebenarnya adalah membaiki jalan kecil, longkang kecil, balai raya yang bumbung. Ini sebenarnya bukan tanggungjawab kerajaan persekutuan pun. Ini sebenarnya tanggungjawab kerajaan negeri. Tetapi kita juga faham bahawa untuk rakyat, kerajaan, baik kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, kita tak boleh nak berkira dok kata, yang ni bukan kerja aku. Longkang ataupun jalan korang macam ni, pandai-pandailah korang pergi minta kerajaan negeri. Either way, kita kena utamakan keselesaan rakyat.
Jadi sebenarnya mana yang kita boleh bantu kalau benda itu betul-betul sah, genuine, dan kita akan bantu melalui peruntukan khas daripada kerajaan persekutuan. Dan ini adalah peruntukan khas kerajaan persekutuan sebenarnya negeri-negeri. Tetapi kita nak cuba satu kaedah baru daripada kita bagi kepada negeri, lepas tu kita tak tahu jadi apa. Kita buka terus kepada rakyat, rakyat mohon, kalau kita rasa memang betul kawasan itu, tak kisahlah negeri mana, kawasan itu perlukan bantuan untuk baiki, kita bagi kepada pihak berkuasa di kawasan itu yang sebenarnya kerajaan negeri untuk laksanakan. Kelulusan peruntukan adalah termasuk bagi membiayai projek-projek infrastruktur awam kecil yang terletak di bawah tanggungjawab kerajaan negeri dan PBT, pihak berkuasa tempatan lah, selalunya majlis daerah dan sebagainya. Dalam hal ini, kerajaan persekutuan memberi bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dan PBT untuk melaksanakan projek-projek yang dipohon oleh rakyat secara terus kepada Kementerian Ekonomi melalui laman sesawang IKR. Kerjasama pihak kerajaan negeri dan PBT kemudiannya diperlukan untuk melaksanakan projek-projek yang dipohon oleh rakyat ini. Pertama, dengan menentusahkan, sebab orang pohon macam-macam tapi perlu ada yang turun ke bawah tengok memang betul longkang itu kena baiki. Selepas dia dah sahkan, kemudian dia akan kembali kepada Kementerian Ekonomi dengan satu BQ, iaitu anggaran kos, dan bila kita dah semak dan sahkan anggaran kos, kemudian kita akan salurkan peruntukan itu kepada pihak berkuasa tempatan itu untuk dilaksanakan. Dan ini pada pandangan kami akan selain daripada berjaya mendemokrasikan dana kerajaan dan rakyat, dia juga akan mempercepatkan proses membaiki kemudahan-kemudahan kecil ni. Kau tidak nak tunggu bertahun-tahun lambat, kan? Pelaksanaan IKR juga bertujuan untuk membantu kontraktor-kontraktor kecil seluruh Malaysia. Daripada projek, kalau tidak projek kerajaan semua, baik di kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan, semua projek besar-besar aja. Yang kat bawah ni tak dapat apa. Jadi dia sebab itu, kalau nak tunggu kepada projek-projek kecil atas peruntukan kerajaan negeri, kita faham kerajaan negeri mungkin ada kekangan kewangan, dia tak cukup. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan peruntukkan supaya ini digunakan untuk membaiki, dan bila kosnya di bawah RM200,000, maka dia hanya layak diberikan secara tender terbuka kepada kontraktor-kontraktor kecil di kawasan masing-masing. Ini juga cara kita untuk memastikan peruntukan ini sampai kepada seramai orang yang mungkin di seluruh negara. Jadi hari ini selepas saya bercarah panjang lebar, sebenarnya saya nak kongsi progress lah ya. Saya juga kena melaporkan kepada rakyat dan juga kepada orang kepada media berapa banyak projek yang telah diperolehi, berapa yang mohon, berapa yang diluluskan, supaya yang kat bawah tu tahu bahawa perkara ini sebenarnya sedang berjalan. Sebab saya pun nak buat teguran juga, ni ada media sebenarnya kan. Sebab saya baru perasan 4-5 bulan jadi menteri ni, kalau kami tak buat begini, yang baiki, yang bagi duit semua kerajaan persekutuan, tapi yang paling banyak claim dekat bawah orang lain. Jadi lepas ini tiap-tiap 2 bulan saya akan buat laporan untuk claim. Supaya orang di bawah tahu bila jalan kamu kena baiki kat depan itu bukan daripada, yalah faham-faham lah kan. Itu sebenarnya peruntukan kerajaan persekutuan yang kami usahakan. Jadi kalau ada kawasan tiba-tiba tengok baiki jalan balai raya tu, yang itu IKR. Bukan kalau ada orang yang buat TikTok untuk claim lebih-lebih. Saya minta lepas ni kita duk ulang yang ini lah. Kau tidak kesian. Kerana yang membiayainya adalah pembayar-pembayar cukai. Tapi yang claimnya lebih-lebih tu faham kat bawah. Jadi setakat 25 Ogos 2023, maksudnya 2 bulan selepas dibuka, Kementerian Ekonomi telah menerima 3,398 permohonan daripada seluruh negara
Daripada pecahan itu, yang paling banyak adalah daripada orang ramai. Jadi alhamdulillah saya bersyukurlah, maksudnya sasaran itu tepat. Maksudnya memang orang ramai menerima idea ini boleh memohon terus. Jadi permohonan daripada orang ramai iaitu pihak individu adalah sebanyak 1491. Kemudian 989 dari organisasi bukan kerajaan. Jadi majoriti memang bukan daripada jabatan kerajaan. Dan 918 permohonan pula diterima daripada organisasi kerajaan. Organisasi kerajaan ini selalunya pihak berkuasa tempatan jugalah. Sebab dia tak ada bajet nak baiki. Jadi bila kita buka ni, dia boleh mohon terus, dia pun minta juga. Jadi, tapi majoriti itu lebih kurang 2,100 lebih, saya ingat 2,400 ni, daripada 3,400 adalah daripada orang ramai melalui individu ataupun organisasi. Pecahan-pecahan permohonan yang dipohon itu boleh dilihat di dalam jadual yang di dalam kenyataan media. By far yang paling tinggi sekali Sabah. Jadi Sabah jumlah permohonan 909, anggaran kos oleh pemohon 151 juta. Kita fahamlah Sabah lah yang agak mencabarlah, jalan dia semua kan. Kemudian yang kedua, saya rasa ni orang Nogori ni mungkin lebih respon sebenarnya kepada inisiatif daripada kerajaan persekutuan, sebab nombor 2 yang paling banyak memohon ialah Negeri Sembilan, 559 projek. Ketiga Sarawak, 268. Keempat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 292. Kelima Selangor, 278. Keenam Perak, 212. Ketujuh Pahang, 182. Terengganu pun sebenarnya tinggi, sebanyak 232 projek. Johor dan seterusnya lah. Yang kurang memohon ni, kita tak tahu kenapa orang Penang, orang Melaka kurang memohon. Jadi tapi tak apalah, sebab kita masih lagi buka dan siapa yang belum memohon boleh mohon selagi ada peruntukan ya. Setakat ini daripada permohonan 3,393 3,398 tadi, sebab proses dia bila pohon, orang tanya saya bila nak dapat ni YB, saya dah pohon. Lepas pohon, kita kena hantar balik kepada pihak berkuasa tempatan itu. Dia kena pergi tentu sah dulu, dia kena pergi semak. Lepas dia semak, dia kena buat BQ, anggaran kos, hantar kat kita. Lepas tu baru kita boleh luluskan. Jadi setakat ini, sebanyak 1,385 projek telah pun diluluskan mengikut kategori-kategori berikut. Yang paling tinggi ialah baik pulih jalan, sebanyak 366 projek. Ada lain-lain ni saya pun tak tahu projek apa yang lain-lain, segala jenis benda lah ni kan. 60. Kemudian baik pulih parit longkang culvert 126, bina jalan baru 95, baik pulih surau dan masjid 91, baik pulih gelanggang sukan 83 dan seterusnya. Bina baru pentian bas pun ada 9. Ada orang minta hentian bas. Baik pulih tandas awam 12, balai raya dan sebagainya. Boleh lihat di kenyataan media dan juga di media sosial selepas inilah. Sebanyak 245 permohonan telah ditolak kerana tidak memenuhi justifikasi dan syarat permohonan di bawah IKR. Ini termasuklah, saya ingat ada permohonan orang ramai yang buat permohonan untuk baiki rumah sendiri. Tak boleh lah. Rumah sendiri itu bukan kemudahan awam. Kita kata kemudahan awam.